Nabi Musa menganggotai Majlis Presiden Rasul. Majlis Presiden para Rasul ada 5 orang. Mestilah yang tu yang paling hebat. Di kalangan 124,000 orang Nabi. Dalam masjid ni baru 1,000 orang. Baru 1,500. 124,000 orang Nabi. Bukan wali kan. Nabi atas lagi. Tuan-tuan boleh bayang tak mukjizat seorang-seorang tu apa? Kalau wali pun ada karamah dia. Benda-benda hebat. Ibadat dia hebat. Akhlak dia hebat. 5 orang yang menganggotai Majlis Presiden para Rasul ni dipanggil Ulul Azmi. Salah seorangnya Nabi Musa alaihi salam. Tuan-tuan balik beli buku Kisah Para Rasul, hak 25 orang tu. Banyak hari ni. Pilih yang sahih, antaranya karangan Al-Imam Ibn Kathir. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia. Jangan risau. Bahari ni terjemahan banyak. Tahniah lah para pendakwah yang rajin. Bila saya terbaca sikit je tadi, Nabi Musa balik daripada Jordan berkahwin dengan anak Nabi Shu'aib. Menantu Nabi Shu'aib lah. Berkahwin dengan anak Nabi Shu'aib. Dalam perjalanan pulang, bawa kambing. Sebab Nabi Musa juga antara Rasul pengembala kambing. Cuba tu imam tuan-tuan mengembala kambing tak? Tuan-tuan kata apa? Tuan-tuan kata, lekeh tu imam. Bela kambing. Orang hari ni, lekeh bukan pada bela apa dan bukan pada kerja apa. Lekeh pada bagaimana dia beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana dia beragama dengan Islam ini. Di situ lekeh ataupun hebat orang tu. Majlis Presiden para Rasul 5 yang mengembala kambing Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Nabi Nuh saya tak dengar. 4 orang mengembala kambing. Tuan-tuan tak payah bayang kambing tu besar bukit. Kambing hak tuan-tuan tengok tu lah. Mengembala kambing bukan dalam shopping mall. Dan dia Rasul. Sebab tu bila kita baca kisah Rasul, kita akan tahu bahawa kita meniti jalan dan perjuangan yang sama susah. Bukan 24 jam kena aircon, mesti naik kereta sama ada Merc BMW, Velfire saja. Yang tu pendakwah hari ni, yang tu saya dan hari ni punya pendakwah. Bila saya tengok Nabi Musa, tak tahu berapa punya hebat di sisi Allah SWT ni. Kedudukan yang ketiga di kalangan presiden Rasul-Rasul ni, dia nombor 3. Balik tak ada siapa escort pun, dia dengan isteri dia dengan kambing. Daripada Jordan nak balik pergi ke Mesir atas arahan. Kemudian nak hidupkan api. Hak ni dicerita dalam Al-Quran, bukan hadis ni. Nabi Musa nak hidupkan api. Kita hidupkan api ni kalau kenuri masak nasi kawah ya, dengan gulai kawah. Kenuri. Tu pun kalau mai masak, kalau tak mai masak, api rokok je lah. Nabi Musa nak hidupkan api untuk memanaskan ahli keluarga dia. Sebab duduk di tengah padang pasir. Itu Rasul. Saya nak ajak tuan-tuan, bukan untuk kembali hidup dalam keadaan kuno dan hidup berpindah randah secara nomad, bukan. Saya nak bawa diri saya dan kita semua insaf untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena tengok hidup para Nabi dan Rasul.
macam mana mereka mendapatkan redha Allah yang sangat tinggi. Kita kata sebab tak maju kot ustaz, kereta tak ada, tu yang duk naik kuda. Tuan-tuan ingat zaman ni dengan zaman Fir'aun, zaman mana maju lagi? Saat kita masuk cerita Fir'aun sikit, saya pernah cerita dah kat tuan-tuan dulu kan. Sebab tu kisah banyak dalam Quran, kisah yang terdahulu untuk menginsafkan kita. Kisah dari semua sudut. Kami pernah membenamkan satu kaum, dan kaum ni Allah Ta'ala kata jauh lebih maju dari kalian. Mereka membina tamadun dan juga kerajaan dalam bukit. Dia pahat bukit buat Tesco, dia pahat bukit buat hospital, dia pahat bukit buat pipe air, dia pahat bukit buat stadium. Kita hak tak pahat pun runtuh. Ni pahat dalam bukit, buat bandaraya dalam bukit. Irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Allah Ta'ala kata, tak ada teknologi ni hampa tak capai. Saya nak pergi faham, kita duk cerita susah Rasul, kita kata sebab tak maju zaman tu ustaz. Silap banyak, yang tu silap. Sangat banyak. Iram ni bukan zaman Fir'aun, ni tu teknologi lain. Iram saya sebut ayat Quran tadi, Iram dzatil imad, bangsa Iram yang membina bandaraya dalam gunung dan dalam bukit. Iram tu bangsa lain, belum Fir'aun lagi. Jadi mereka pun ada kemajuan, ada kemewahan, ada emas, ada mewah, pakaian mewah, makanan mewah, benda apa lagi? Bangunan mewah. Kita duk nampak mikrofon dengan kamera 10,000 ni dengan iPhone 5,000 tu. Kita duk ingat habis maju dah. Kemudian bila Nabi Musa nak hidupkan api, dia nak hidupkan api. Saya cerita tu simple je. Nabi Musa nak hidupkan api untuk panaskan ahli keluarga dia. Dia duduk di tengah padang pasir. Saya pun renung sikit. Subhanallah. Susahnya hidup Nabi Musa. Mana ada orang kita hidupkan api? Ni 1,500 orang dalam masjid ni, siapa masak nasi hidupkan kayu api? Siapa yang masak nasi hari ni dalam masjid ni, 1,500 orang ni, yang hidupkan kayu api? Tak ada, yang susah. Susahnya Nabi Musa ketika itu, dia Rasul. Bawa isteri dengan anak-anak, isteri dan anak-anak. Bakar kayu api untuk panaskan mereka. Panaskan badan. Waktu tu dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keluar ayat, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan perkataan. Bukan tidur. Jaga. Subhanallah.